Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Yang saya hormati tuan pengurusi Barisan Yang Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat meneruskan program pengajian kita, walaupun kita jangkakan kita terpada tangguh seketika, tapi Allah telah memilih kita, beri keizinan kita untuk meneruskan. Itu merupakan pilihan Allah Ta'ala kepada kita. Dalam keadaan Allah sedang menguji kita, bukan orang yang beriman, yang tak beriman sekalipun Allah uji. Bukan sekadar kita, seluruh dunia Allah sedang uji kita. Ada orang yang merasai dia sedang diuji. Ada orang dia rasa dia tak ada apa-apa. Marilah pasal yang pertama, kedua, ketiga pun tak ada apa-apa. Bagi orang yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dia akan merasai kekurangan, dia merasai perlu dia takarrub, rapat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan begini, semakin diuji semakin dia rapat. Mereka ini orang yang dapat hidayah. Hidayah tidak akan datang kepada seseorang selagi mana dia tidak bertakwa dengan Allah. Hidayah datang setelah mana kita bertakwa dengan Allah. Macam mana hidayah datang kalau tak bertakwa dengan Allah? Bila hidayah datang, telah kita bertakwa dengan Allah. Bila bertakwa dengan Allah Ta'ala, hidayah akan datang. Bila hidayah datang, maknanya bidayah akan datang. Kemuncaan dan nihayah akan kita kecapi. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita sedang berada dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu. Tidak ada tempat yang berbarakah dan bumi Allah Ta'ala ini mereka masjid. Masjid ni maknanya tempat orang sujud. Termasuklah makna yang kata barakah ini, bumi yang sangat barakah ini, ialah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan seluruh masjid-masjid yang ada bumi ini adalah tempat yang Allah Ta'ala turun keberkatan, tempat mustajabnya doa-doa, tempat orang mencari ilmu. Ilmu dikatakan taman-taman syurga, raudhah. Sehingga kan baginda Rasulullah SAW mengaitkan masjid ni dengan orang yang beriman. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, Nabi sebut, "Iza ra'aitumur rajulani ya'tadu fil masjid fashhadu bil iman." Nabi kaitkan orang yang beriman dengan masjid, tempat orang sujud. Kenapa kita tak memilihkan ianya sebagai disebut oleh Rasulullah SAW tempat yang paling mulia? Tempat maknanya penyatuan ummah kita, tempat kita berjemaah, semua tempat yang barakah.
Sehingga ke para malaikat ini cari tempat-tempat kelompok manusia yang sedang duduk berkumpul begini dalam ilmu. Daripada asar tadi sampai subuh pagi besok, subuh pagi besok sampai asar. Syib malaikat ni ada. Yang asar tadi, subuh tadi, dia akan naik subuh menghadap Allah Ta'ala. Allah akan tanya kepada malaikat tadi. Allah tak melihat, Allah melihat. Tapi Allah nak tanya malaikat, apakah yang kamu ketemui sepanjang rondaan kamu? Senang bahasanya. Kata malaikat, ya Rabb, kami berjumpa satu kelompok manusia yang sedang duduk dalam ilmu, dalam satu harakah. Allah Ta'ala, tidak ada kecuali seorang pun mereka yang berada di itu, sungguhnya kami ampun semua dosa-dosa mereka. Tapi kita tak nampak. Sebutlah macam mana pun, sebab manusia ni, kita boleh ubah seluruh masyarakat hari ni. Tuan-tuan lihat, boleh rubah cara suasana kehidupan. Tuan-tuan pasti tengok, sama ada beriman ke tak beriman kan, semua boleh berubah. Yang Muslim kata semua boleh berubah, semua pakai SOP, semua ikut. Semayang pun semua pergilah masjid tu, semua jarak-jarak, mesti daftar dulu, semua sentak dari utara sampai saya pergi mana pun. Kenapa boleh ikut? Kenapa boleh ikut? Ya Rasulullah sampai ni peringatan berbagai azab begini-gini tanggal ni, sebutlah. Tak. Kenapa tak nampak? Kenapa tak boleh ikut? Keluar dari rumah tu separuh jalan, tengah patah balik pula. Saya lah patah balik pula. Oh, dia ada dua. Pertama sekali takut kena tahan dengan polis, yang kedua kena matan. Cerita namanya semua pakai, ikut. Tetapi yang Allah Ta'ala sebut tadi, pesanan Rasulullah SAW, kenapa tak boleh? Kalau kita aqimus salat, jaga sembahyang, kita masuk lambat, kita tajuk, kita melani, seksa bagi orang yang neraka juga apa? Tak ada. Kenapa tak boleh ikut? Sebab yang berlaku sekarang ni kita nampak dengan mata kepala kita. Mana yang mukadimah dalam malam ni? Akal ni, sahabat-sahabat, teman-teman, Allah jadi dua akal. Pertama, akal yang bersifat zahir. Yang kedua, akal yang bersifat batin. Al-aqlu fi zahir wal aqlu fi batin. Akal yang bersifat zahir, akal yang bersifat batin. Ada dua akal. Akal yang bersifat zahir ni, sahabat-sahabat, akal yang hanya mampu melihat benda perkara yang ada hadapan dia saja. Itu akal yang zahir. Benda yang tak ada depan dia, dia tak mampu melihat. Yang belakang saya pun saya tak mampu nak melihat. Dia hanya mampu melihat benda yang ada, yang berlaku sekarang. Suasana hari ini kita tengok 1000, 1200, 800, 900, ni 9 kita 20. Mampu lihat. Dia nampak. Dalam TV, kalau akhbar, semualah nampak. Dia yakin. Ini akan zahir. Yang tak nampak depan dia, dia tak mampu nak fikir. Kalau dalam hidup kita, tuan, dalam hidup ini, kita guna akal ini dalam hidup kita, tuan, Allah berat. Dalam hidup kita temui Allah Ta'ala ni, kita guna akal yang zahir saja, kita tak guna akal kedua, Allah rosak. Akal zahir. Orang hanya melihat benda yang dia zahir. Yang kata beriman gaib, nak sebut balasan Allah Ta'ala, azab syurga, alam barzakh, dia tak mampu. Guna akal tak mampu. Nak cerita alam barzakh dengan akal yang zahir, dia tak mampu. Akal yang kedua, nama dia
wal aqlu fi batin. Kita kata melihat dengan mata hati. Kalau akal ini keduna, selamat kita. Lembu, kambing yang kita ternak tu, dia nampak rumput hijau aja, dia akan ragut. Dia tak peduli ke tuan dia tak ada tuan dia, dia kabut semua. Dia nampak dia kata ini makanan aku, dia akan rabut. Dia akan ragut. Dia tak peduli siapa punya, dia akan ragut. Dia nampak buah mangga orang ke, jenis binatang makan buah, dia pun ambil. Kalau guna akal zahir, kita ambil. Akan tetapi kalau kita guna akal yang kedua ni, wal aqlu fi batin, kita melihat lebih pada tu, kita nampak. Kita menceritakan azab Allah, menceritakan janji Allah, semua kita nampak. Kita nampak mangga tu maknanya sedap. Tapi ada tuan dia. Al halal bayin wal haram bayin. Yang halal pun rasa mangga, yang haram kita cari curi pun maknanya dia tetap sama, dia tak ubah. Bagaimana nak halalkan? Jumpa tuan dia, sama ada beli ataupun memohon minta. Selamat. Kalau kita guna akal ni. Tapi kalau kita guna akal yang zahir ni, melihat dia boleh makan, sapu je. Demikianlah suasana hari ini, tuan-tuan. Kalau kita mampu melihat dengan ujian Allah Ta'ala ni, tuan Allah, mungkin menundukkan kita sujud lebih kepada Allah SWT. Allah sedang mengujikan kita ini. Ja'alna kulli syai'in sababa. Allah jadi itu mesti sebab-sebab. Kita berenung mula muhasabah balik. Sebab musabab dia, tuan tengok. Semua kelagat-lagat manusia. Allah Ta'ala sebut zahara al-fasad bil barri wal bahri bima kasab aydina. Zahir berlaku kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, bil barri daratan wal bahri lautan, bima kasab aynas, hasil tangan-tangan manusia. Durhaka sombong manusia tadi Allah bagi. Sedangkan Masjidil Haram ni tempat yang mulia tu pun Allah tutup. Bermakna apa mana tuan? Apa mana tu? Kita pun nyari-nyari juga tak boleh dapat pergi kuliah daftar. Nampak? Apa mana itu? Rahmat. Bermakna waktu tu kita dah tak berjumpa. Hubungan kita dah tak boleh. Sekarang lama dah tak bersalam ni, lama dah tak bersalam. Main hangguk-hangguk je. Kita pun hangguk apa tak tahu dah. Lama dah tak bersalam. Tapi kita langsung tak datang kisah. Hak Nabi suruh begini. Esok kita tak boleh begini. Tapi nak cerita lah. Benda tu kita ikutlah, makna kena ikut. Sebab nak ikhtiar kita, makna nak mengelak. Tu kena. Tapi nak cerita pun kenapa begitu? Nak duduk dekat-dekat lagi orang pun tak boleh nampak. Takut Allah angkatkan. Allah kaitkan, Rasulullah kaitkan dengan masjid ini, dengan tempat ibadah ini, sama ada masjid atau surau ni, dikaitkan dengan orang beriman. Iza ra'aitumur rajulani, bila mana kamu melihat seorang lelaki yang tadu bil masjid, yang tiasa berulang alik ia ke masjid. Nabi sebut, bila mana kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa ia berulang ke masjid, balik ke surau ke masjid ke ulang, Nabi kata, fashhadu, kamu saksilah. Fashhadu man dia adalah seorang beriman dengan Allah. Nabi bagi jaminan. Rasulullah bagi jaminan kepada kita. Ini kamu lihat seorang beriman, ini dia. Hujan tak hujan, ribut tak ribut, ini dia. Sebab mana kita tak gunakan akal yang kedua tadi, melihat dengan mata. Melihat dengan mata hati inilah. Mak ayah kita, saya mak ayah dah tak ada. Apa tahu. Kalau ada sekali mak kita di kampung, nampak tak? Tak nampak. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, nampak tak? Boleh nampak tak mak kita? Boleh nampak anak-anak kita di rumah sekarang ni. Tapi kalau tengok mata tak nampak. Tapi dengan guna mata hati nampak tak?
Bayang tak umur kita sekarang? Boleh bayang tak adik-beradik kita? Lebih pada tu pun nampak. Tu mesti. Tuan kena tuan. Kita nak pergi pasar, nak pergi semalam ke, nak pergi pagi cari ikan ke, sampai separuh jalan tersedar dompet tertinggal di rumah. Tuan nak pergi kedai, dompet tertinggal di rumah. Dalam tu duit ada, IC ada, lesen ada. Tuan nak patah balik kan nak tu pergi? Nak patah balik kan nak tu pergi? Ni duit tak ada ni. Dompet tinggal di rumah, nak pergi beli ikan. Kalau duit tak ada, nak pergi buat apa? Tuan nak patah balik kan nak pergi? Kalau tuan pergi pula, apa jadi? Apa yang tuan boleh pergi buat? Kalau tuan pergi, tuan boleh buat apa? Boleh beli? Nak pergi Tesco, nak beli barang, tahu dah, nak beli beras semua cukup dah. Tuan pergi juga terus tak nak patah balik. Tuan nak pergi, tuan nak beli dengan apa? Tuan nak jadi apa? Waktu tu jadi orang cerdik kan jadi orang bodoh? Kalau sampai Sembilan Jaya dah, maknanya nak patah balik kan nak pergi juga? Boleh faham maksud saya ni? Abang nak patah balik kan nak pergi? Kalau boleh patah balik tak apalah. Di dunia ada peluang boleh patah balik, ambil dompet, baru terus pergi perjalanan. Lapang tak ada waktu tu? Kepala lapang tak waktu itu? Dah dompet lantangan dah ada ni, duit dah ada ni. Yang tadi tertinggal tadi, kalau terus pergi juga apa jadi? Di dunia boleh patah balik. Di sana nak patah balik? Boleh patah balik? Kalau nak pergi sana boleh patah balik tak? Oh, teringat duit aku ada. Oh, harta aku ada. Boleh patah balik tak? Tuan pun sedar waktu tak terpakai semua dah ni. Semua tak terpakai duit, semua dah tak pakai, laku tak laku lagi, tak terpakai dah. Tuan tak boleh nak guna dah. Tuan nak terus, tuan kena terus pergi juga. Hari-hari ke hadapan kita tuan, semakin senang kami susah tuan-tuan agak. Hari kehidupan kita seterusnya, alam yang seterusnya tuan nampak semakin senang kan semakin susah. Saya tanya saya ni agak senang kan susah kita ni? Alam kehadapan kita agak senang kan susah? Bang? Nawa itu betul-betul duduk sini. Susah. Hari ni pun kita rasa dah susah tak? Bila Allah Ta'ala uji begini tuan-tuan, Allah rasa susah tak? Tengok sahabat-sahabat kita yang kena berhenti kerja lah, macam-macam tuan-tuan, duk bergaduh KWSP lah bunyi di dunia tuan. Bahawa Allah Ta'ala uji binatang tu tak kena dengan penyakit ni kat kita tuan. Ini di dunia ada orang begini. Ni di sana tuan-tuan, Allah saya nak cakap sana itu susah tuan. Sekarang ni ada ruang kita boleh patah balik ambil duit tadi yang tinggal. Tak boleh. Maknanya ada ruang masa lagi untuk kita, peluang untuk kita buat yang terbaik untuk kita. Cerita ni ustaz macam-macam datang kita. Kalau Allah tak hantar jangan kita kan. Kalau Allah tak pilih terus nanti hidayah tak dapat nak buat tak. Tak boleh buat. Kalau Tuhan tak pilih macam mana nak buat? Saya dah sebut dari minggu depan ni. Kita pergi pasar, ikan turun dalam, kita ambil plastik, pilih yang terbaik semua ikan-ikan. Ikan kembung, ikan mambu yang terbaik, pilih. Yang keras, press. Hak tak capur kita tak ambil. Padahal waktu kita boleh ambil, kita ambil. Kenapa kita tak nak sebab dia pecah perut? Kita pilih yang terbaik saja. Sedangkan kita boleh ambil tadi yang pecah, boleh ambil tapi tak nak ambil. Nak ambil yang terbaik.
Habis yang tak terbaik tu siapa nak ambil? Siapa nak beli? Tuan pilih elok-elok hak tak elok, tuan tinggal. Sedangkan tuan mampu ambil balik juga. Tuan, Allah akan pilih yang terbaik. Allah akan pilih yang terbaik. Kita ni tak bersyukur. Kena bersyukur. Allah pilih kita, kena bersyukur tak? Kena syukur ni Allah pilih kita ni. Kita pun kalau Allah tak bagi hidayah ni, kita pun tak akan jejak surau ni. Kalau Tuhan tak pilih, Tuhan minta maaf, Tuhan, kita pun tak nampak ni. Allah pilih kita tau. Sahabat-sahabat yang kita tak tahu, dia boleh jalan, tapi Tuhan tak pilih. Yang itu hati. Nak dapat hidayah ini orang bertakwa. Anak kunci syurga Allah, nak syurga kena takwa. Takat beriman tak boleh masuk. Orang yang bertakwa. Maka sebab Al-Quran Tuhan kata, zalikal kitab la raiba fihi, tiada syak lagi ni Al-Quran, la raiba hudan lil muttaqin, petunjuk orang bertakwa, bukan pada orang beriman. Lil muttaqin. Macam mana dia orang muttaqin ni? Bila orang muttaqin ni, hidayah akan datang. Allah akan pilih tu. Kalau hidayah tak dapat, ceritalah macam mana azab macam ni. Cerita mana pun dia tak masuk. Dia tak boleh nak masuk. Kenapa tak masuk? Maka sebab itulah. Kadang-kadang bukan soal ilmu, soal hidayah. Maka sebab tu Rasulullah SAW sebut, sesiapa yang bertambah ilmu, banyak ilmu, sedangkan hidayah dia tak bertambah, maka ia bertambah jauh daripada Allah. Jangan nilai orang tu ilmu banyak hebat, kelulusan sana kelulusan sini hebat, tetapi kalau hidayah dia tak bertambah, maka Nabi kata orang ini bertambah jauh dengan Allah Ta'ala, lagi bertambah jauh. Nabi sebut lagi, orang yang paling dahsyat menerima azab siksaan pada hari kiamat ini ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat kepada dirinya ilmu yang dimiliki. Ilmu yang dimiliki langsung tak boleh hudan tunjuk pada dia. Nah, dalam bait syair dia kata, wa alimun bi ilmi la ya'mal mu'azzabun bil qabdin wa bi azan, wa alimun bi ilmi la ya'mal mu'azzabun bi qabdin bil wazan. Orang berilmu tak beramal ilmu dia, Allah akan azab dia lebih dahulu kafir yang sembuh patung pada Allah. Kita nak tak ada ilmu, kalau nak tengok dia beramal, kalau dia beramal amal yang macam mana? Ilmu tu lebih bentuk peribadi dia, hidayah tak? Seperti hidayah ni kalau tak dapat hidayah tuan-tuan, Allah. Maka sebab tu kita ni pagi, bila bangun pagi saya nak pesan ni pada diri saya, kita cek 5 perkara bila bangun. Bila bangun pagi kita cek 5 perkara. Pertama sekali kita cek kita sihat tak sihat. Sihat tak sihat. Yang kedua, hati kita pagi ni tenteram tak tenteram. Ni nak bangun pukul 4 pagi, bangun resah tak resah? Resah tak? Tenteram tak tenteram? Kena periksa. Kereta ni tuan nak pergi nak kerja KL, pagi-pagi tu masuk start enjin jalan ke? Tuan start enjin tu masuk gear jalan ke? Tu start dia tu pandai enjin dulu. Aircon tak boleh buka lagi bang tau. Agak 5 minit pomp kau. Dah okey stabil baru start gear, masuk gear 1 jalan. Kita jurat mana bangun pagi, jangan celapak bangun terus bilik air. Ramai orang tumbang dalam bilik air, bangun terus masuk bilik air. Darah potong diri, duduk relax. Dalam masa relax ni 5 benda tuan kena cek. Pertama, sihat tak sihat? Okeylah, alhamdulillah. Ada pening tak? Pening, relax dulu. Ada khabar-khabar tak? Tak ada. Okey, relax dulu. Yang kedua tanya, tenteram tak hati? Tenteram tak? Yang ketiga, pikiran kita pagi ni macam mana?
Boleh fikir yang baik atau tak fikir? Bangkit pagi tu fikir hawang. Sakit hati semalam tak habis lagi. Tak boleh jalan ni. Hati macam tu dah malam tak habis lagi. Yang keempat, cek balik hablullah, hubungan kita Allah bagaimana. Daripada semalam bertambah ke begini. Kena ingat tuan, setiap detik masa yang berlalu pagi tadi, subuh tadi sampai malam ini, dia pergi bersama dengan penghakisan umur kita. Umur yang pergi daripada subuh tadi sampai sekarang, apakah bekalan bersama yang pergi tadi? Apakah pengisian yang kita dah buat bersama dengan umur pergi tadi? Semakin hari semakin bertambah umur, semakin berkurang. Semakin hari setiap detik berlalu, kita semakin dekat hampir dengan penghisapan Allah. Kita dengan anak-anak, isteri kita semakin hari berdekat, semakin hari semakin kita berpisah. Dengan sahabat-sahabat kita semakin hari semakin dekat, semakin kita berpisah tau. Kita masih mula mengang. Kita dengar kita ni dengan adik-beradik kita, dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman taman kita ni, kita boleh rapat dengan kawan-kawan kita tau. Adik-beradik kita 3-4 bulan sekali berjumpa tau. Kadang-kadang setahun kali yang jumpa pun. Setahun sekali jumpa tu pun. Kadang-kadang anak buah pun tak kenal lah. Tetapi sahabat inilah muka-muka ni setiap hari pagi petang kita jumpa ni. Ini sahabat-sahabat kita yang perlu kita bangun, yang kita jaga. Dia kata cek yang seterusnya hablumna, hubungan manusia, hubungan kita dengan kawan-kawan kita. Semalam ada aku sakit, tersentuh hati kawanku. Adakah penyakit hati kawan ni? Cek, nak kena jaga tuan. Ini aset kita ni. Saya dah sebut banyak kali, tuan-tuan adalah aset kita. Untuk kita nak menghadap Allah Ta'ala, alam barzah dia tanya, ma ikhwanuka, saudara kamu siapa dia? Bukan saja kita datang. 5 benda ni kita kena cek. Kalau nak sihat, sama rohani, kalau hati dan jasmani rehat. Dia kalau maknanya penyakit ada dalam, saya sebut tadi, maknanya kalau dalam tu juga dia nak masuk macam mana? Yang penghalang tak boleh buat ni tu, hati. Saya ada sebut minggu lepas, saya sebut 2 kali, saya sebut malam ketiga sebut. Kita ni tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian, yang letih dalam hidup kita ini kerana hati kita berserabut. Hati kita cukup liar. Tu kita je letih ni. Berserabut hati, fikir sana pergi serabut. Letih tak letih? Tak usahlah. Kita semayang sudahlah. Semayang Isya. Kita rasa 4 ke 3, 4 ke 3. 4 ke 3, 4 ke 3. Bangun abang tak puas ke? Buat semula baru balik. Letih tak letih? Letih. Sebab apa? Tak tenteram. Kita semua jemaah tu imam baca surah panjang sikit sudahlah. Tenteram tak kita tu? Berserabut dah tu hati. Rata dia pergi. Dia liar. Kita tak terkawal, hati kita pun tak terkawal. Mana mungkin kita nak kawal hati sahabat teman-teman kita? Ni hati kita sendiri pun tak kita terkawal tau. Tak usah kata, saya cakap sana. Dan solat tu pun kita kadang ingat sana. Kejap. Rata. Kunci motor, 3 motor tak ambil pun. Berserabut ni. Tu bukti. Apa lagi besar tuan. Maka sebab itu saya lebih suka cerita benda tuan. Kita sama-sama berfikir. InsyaAllah kita nak sambung sikit lagi muka surat 12 tu pasal yang akhir tentang akibat dengan sembahyang. Semua dicerita dalam kitab ni cerita dosa-dosa yang besar. Maknanya dia penghalang yang besar dalam kita nak selamat di akhirat kelak. Muka surat 12 penggal yang akhir. Dan satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya api neraka jahanam itu dinamakan Wadi Wil. Neraka jahanam ini nama dia Wadi Wil. Di mana terletak neraka Wil ini? Neraka Wil ini terletak antara 2 pegunungan api neraka jahanam.
Neraka Jahannam pun serendah kan, lebih hebat lagi kepanasan dia. Wailul limusallin, neraka wil kan sediakan bagi orang sembahyang. Tuan, Allah sediakan wil ni lil musallin, neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang mana? Dia sembahyang lalai. Di dalam neraka wil ini ada beberapa ekor ular dan kala. Dan panjang setiap ekor ular itu adalah sebulan perjalanan. Allah. Ini bukan perjalanan dunia, tuan. Ini kalau sebulan kita berjalan, agak sampai Al-Usta sampai tahu. Kalau sebulan perjalanan. Ini sebulan perjalanan di sana. Panjang ular ini ialah setiap ekor ular tadi sebulan perjalanan panjangnya. Ia menggigit orang yang meninggalkan semayang. Dah masuk insyaAllah. Ia menggigit orang yang meninggalkan semayang, maka mendidihlah bisanya itu dalam tubuhnya itu 70 tahun kesakitan bisa dia, tuan. Allah. Ingat siapa agak tuan-tuan tu? Kita kena siapa tu? Oh, tak semayang. Kalau kita pun tak semayang, tak masuk lah. Kita buat semayang mu, tuan. Kita bahas rukun ni pun ini. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tutiz zakah wa tasama Ramadan wa tahajjul baitaini salatan sabil. Man istata'a ila sabil. Tegak ni benda yang nak kena bangun, nak kena buat. Hak kelima tu, tuan, kalau keadaan hari ni, tuan, pakai tak ada. Orang nak pergi umrah pun pakai ni umur 18 hingga 50, lebih dah tak boleh dah. Dalam dunia aman sebelum ni pun ikut turn. Tuan bro, dah bila daftar? 5 tahun. Oh, tunggu. Itu dalam keadaan hendak dapat. Bahagialah sahabat-sahabat kita dah begini, alhamdulillah. Dapat. Memanglah syaratnya perjalanan yang sempurna, berkemampuan, betul. Itu sebab lain. Soalnya kita nak bangun, nak lengkap. Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang beriman, udkhul, masuklah kamu, amallah kamu, laksanakan perintah Allah Ta'ala kafah, seluruh kita nak buat. Hari ini tuan-tuan tengok, tuan-tuan lihat. Tuan duit banyak mana ada? 200,000, 300,000, boleh pergi tak? Bermakna duit dah tak laku dah. Maksudnya dengan keadaan hari ni dah tak boleh. Walaupun duit ada, tuan boleh beli kapal terbang kali pun tak boleh nak lepas pergi. Mana tak guna. Kalau di sana, tuan dalam keadaan kita ni, kalau nak kaya dah lama dah kaya. Kalau nak jadi jutawan, umur macam ni dah jadi jutawan dah. Pakai tak jadi dah jutawan ni. Nak dia hartawan pun tak tahu dah. Kalau kita nak kerja pangkat kerja pun ni, tak apalah, boleh naiklah sampai jusa. Umur pun umur 59 setahun. Tuan ni apa? Nak di CEO apa umur dah 60 lebih dah. Allah bagi takat ni mungkin lepas. Sebab Allah sayang kat kita. Ada masa kita pergi berjemaah, ada masa kita berkuliah, boleh pergi sana, kuliah sana, pergi masjid, semua kita pergi. Tak usah nikmat dah tu. Tenang tak tuan pilih, Allah pilih kita tu? Orang datang ini ni orang yang kaya ni. Orang susah dia tak datang ni. Kaya pemikirannya, kaya jiwanya, orang yang menyanyi. Hidayah Allah Ta'ala datang. Nak kahwin ni untuk siapa? Orang yang meninggalkan salat. Main dah? Lalai. Maka mendidihlah bisanya otak tadi
dalam tubuh orang yang tinggal sembahyang tadi 70 tahun. Maka bercerailah dagingnya daripada segala tulang temulangnya. Daging bercerai, tumbuh daging baru balik. Bisa lagi tumbuh daging baru balik. Mati. Tapi sebab tu saya pernah sebut dulu, kena ingat tuan-tuan, hidup kita ni bukan untuk mati. Allah jadikan kita bukan untuk hanya mati saja. Kita ada tugas kita. Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan jadi jin wal ins, manusia, jin illa liya'budun, untuk mengabdi. Tugas kita hidup, kita hidup kita bukan untuk mati, tapi dihidupkan kita untuk yang maha hidup. Nah, saya sebut dulu, hidup kita untuk yang maha hidup, maknanya berkhidmat, berabdi, ta'abud diri kepada Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup bersifat, maknanya dengan hidup, dengan hayat. Mati itulah bermula hidup yang sebenar-benar hidup bila mati. Bila mati itulah bermula hidup yang sebenarnya. Dihidup mula tadi bukan untuk mati, tapi hidup kita Allah jadi di akhir kita, hidup keluar dunia ini untuk yang maha hidup, berkhidmat kepada Allah. Jadi hamba ta'abud diri kepada Allah. Bila mati itulah hidup yang sebenar-benar, hidup yang hakiki. Kalau nikmat yang berterusan. Kalau azab yang berterusan. Kalau senang yang berterusan. Dia tak mati lagi. Masalah sekarang ni sebab kita hidup. Kalau tak hidup dulu, dia tak mati. Hidup tadi maknanya untuk, bila mati, untuk hidup yang sebenar-benar hidup. Tetapi bukan di alam ini, alam lain. Hidup untuk alam lain. Sebab alam sana dia tak ada mati-mati lagi. Alam sana Allah jadikan semuanya umur antara 30-35. Mudah. Jadi ahli-ahli syurga ini, dia semua umur muda. Dia semua smart lawa. Hebat. Itulah hidup yang sebenar-benar hidup. Dia tak mati lagi. Jadi perjalanan kita ni, Sayyidina Ali kata, perjalanan kita terlalu jauh lagi. Kita disinggah seketika saja dunia ini untuk cari bekalan untuk nak teruskan perjalanan kita lagi. Bukan singgah sini untuk rehat-rehat. Tugas kita sini ada tanggungjawab tugas kita. Kita kena tanam benih-benih yang terbaik sebab kita nak pungut hasil yang terbaik. Kalau kita tak tanam sesuatu tadi, macam mana kita nak pungut hasil? Hasil apa? Benih tanam, betul tak? Kita susah sini, letih datang surau ni, letih ini balik tidurnya dia hilang. Kena ingat letih sini, mengantuk sangat dalam surau ni, kita belajar pun balik penat, makan minum senang di rumah orang sediakan, kita tidur penat tadi dia hilang. Ganjaran ada sana. Tetapi kalau kita buat kemaksiatan Allah Ta'ala, kita seronok, tetapi keseronokan itu dia tak lama, tetapi kita menderita sepanjang hayat. Hari-hari yang datang kita pasti kita kena buat yang terbaik untuk diri. Saya cakap kepada diri saya, kita masa-mama kita nak kata sahabat-sahabat teman, kita buat yang terbaik untuk diri kita. Walau halangan mana kita buat. Sambil kita berdoa dengan Allah SWT, yang SOP kita teruskan. Tetapi saya nak sebutkan sini, mulai malam ni kita kena buat sesuatu yang terbaik. Jangan tinggal kita baca Yasin. Tak lepas subuh kita kena buat untuk malam. Berdoa dengan bergantung dengan Allah SWT. Ikhtiar juga kita nampak berapa bulan dah, tapi dengan Allah Ta'ala kita kena buat. Kita kena buat baca Yasin. Yasin kena buat. Mestilah. Saya nak sebut ni saranan kita kena buat Yasin. Kita kena Yasin dengan buat. Kita kena Yasin. Dan bagi, saya dah sebut banyak kali, tiap kali saya akan sebut, kita jangan tinggal tahajud kita lagi.
Sebab umur-umur begini tuan-tuan terperindik. Puan pagi tuan dah terjaga. 4 pagi tuan dah terbangun semua. Betul tak? Tuan dah terbangun pukul 4. Allah sayang. Allah sayang. Allah kejutkan tuan dengan langsung. Bangun tuan ingat apa? Tuan bila terjaga bangun tuan ingat apa? Tuan ingat nak bertahajud. Umur penghujung, kita jadi umur penghujung. Dulu kita tak terfikir semua ni. Dulu saya ingat dulu orang dah buat qiyamul lail, dah lah buat tahajud. Tak ada qiyamul lail, kita pun tak ada lah qiyamul lail, dah pukul 3 pagi. Okey, 3.30 pagi. Malam tu orang sunat tasbih dengan tahajud semua buat. Mualif kan tak. Kita kena buat tahajud paling kurang pun kita berdoa, kita jangan tinggal. Umur begini macam maksud saya tuan-tuan, kita tak boleh tinggal kita tahajud. Yang kedua saya nak pesan, banyak kali saya pesan, kita jangan tinggal sembahyang sunat taubat 2 rakaat kena mohon ampun Allah sepanjang masa. Sepanjang masa kita kena buat solat taubat. Paling tiap malam kita kena buat, jangan tinggal sama sekali. Yang ketiga, jangan tinggal majlis ilmu, jangan tinggal. Kita jangan lari pada jamaah, jangan tinggal. Jamaah kita jangan tinggal, majlis ilmu jangan tinggal sama sekali. Itulah bekalan kita yang kita nak bawa tadi. Saya kata tadi, kalau tertinggal dompet tadi, kita patah balik. Hari ini kita nak bawa dompet, kita nak bawa bersama kita. Pasti kita bawa bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan beri taufik, beri hidayah kepada kita, tuan-tuan. Hidayah akan jadi milik kita, tuan-tuan. Kita ingat makna mutiara berada di tengah lautan dalam. Mutiara berada di tengah lautan yang dalam kali. Nak pergi, kena ada kapal. Tak ada kapal, tak boleh. Tak ada kapal tak boleh sampai tuan. Dia kena ada kapal. Kapal itu syariat. Lautan itu tarekat. Hakikatnya mutiara, nak dapat mutiara tu macam mana? Itu kita nihayah nak dapat tu macam mana? Hidayah dah dapat, bidayah dah buat. Nak dapat nihayah mutiara tu kita dapat tu. Kita nak cari mana tadi. Maka sebab itu kita kena fokus betul ilmu ni, kita cari bukan sekadar dengar, kena faham, yakin dan kita nak buat yang terbaik untuk kita. Baik, saya itu saja. InsyaAllah kita akan sambung minggu akan datang. Siksaan bagi orang yang menderhaka kepada dua puaknya. Banyak kita. Tadi bab semayang. Ni masalah dengan manusia. Tadi semayang ni kita dengan Allah Ta'ala. Dengan manusia macam mana pula? Dengan mak ayah kita macam mana? Maka sebab itu Allah bin Amr pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara dosa-dosa besar ialah seorang yang melaknat dua ibu bapanya. Sahabatnya Rasulullah, macam mana dia boleh laknat mak ayah? Bila kita melaknatkan, mencerca mak bapa orang lain, maka dia seolah kita mencerca mak ayah kita juga. Sebab orang tu juga akan caci hamun mak ayah kita pula. Sebab kita caci mak ayah dia, akhirnya benda tu balik seolah kita menderhaka ibu. Banyak benda itu kita terang masuk bab ni, insya-Allah. Banyak masalah kita ni. Tadi antara kita Allah, ini dengan manusia benda. Bab muamalah kita, bagaimana cara muamalah kita. Maka sebab tu dalam bab ibadah kita jaga, muamalah kita bagaimana, bab munakahah kita macam mana, bab jana siasah. 4 robok ni tuan-tuan kita kena pegang tu ni 4 robok. Kita bab ibadah pun maknanya begini tuan. Allah. Ni bab robok ibadah, sembahyang puasa zakat itu ibadah. Robok ibadah. Bab muamalah itu macam mana? Bab munakahat ni macam mana? Bab jana siasahnya 4 robok. Banyak benda kita nak buat tuan, takut kita tertinggal. Wallahu alam. Yang baik dari Allah Taala, yang tabik semua kelemahan, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan hidayah bagi kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwal wa akhir wa ashabi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sayyidina sirru ma ziyya bi alamin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi.